Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. صدق الله العظيم. Maksudnya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihan. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang besar, yakni hari kebangkitan. Yang dalam hal itu mereka berselisih. Tidak kelak mereka akan mengetahui. Sekali lagi tidak kelak mereka akan mengetahui. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan, dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian, dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan, dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kukuh, dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, yakni matahari,
dan kami turunkan daripada awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya, untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman dan kebun-kebun yang rindang. Ayat yang kita baca pada malam ini merupakan ayat 1 hingga ayat 16 daripada surah An-Naba. Kenapa dinamakan dengan surah An-Naba? Tusamma surah Amma wa surah An-Naba. Surah Naba ni ada dua nama. Satunya dipanggil dengan surah Amma, dan satu lagi dipanggil surah An-Naba. Liftitahiha biqaulillahi tabaraka wa ta'ala. Kerana surah ini dimulai dengan firman Allah Ta'ala, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim, wa huwa khabarul qiyamah wal ba'thil ladzi yahtammu bi sya'nihi. Di mana peristiwa penting itu atau peristiwa besar itu adalah cerita tentang perkhabaran hari kiamat dan kebangkitan manusia, kebangkitan sekalian makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana hari itu merupakan hari yang penting, yang amat perlu diambil berat. Wa yas'alun nasu an waqti hudusihi, dan bertanyalah akan manusia, apakah atau bilakah berlakunya hari kiamat. Itu sebab kata ulama, kenapa dinamakan surah itu dengan surah Amma dan juga disebut dengan surah An-Naba. Apakah yang terkandung di dalam surah An-Naba? Yang pertamanya inna mahwar as-suwari isbatul ba'thi bil adillatil mukhtalifah. Cerita yang nak disampaikan melalui surah ini adalah bukti-bukti yang pelbagai-bagai yang didatangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kebenaran pastinya berlaku hari kiamat ataupun hari kebangkitan. Lidha ibtada'at as-surah biwasafi tasa'ulil musyrikina anhu. Maka dengan demikianlah dimulakan akan surah ini menceritakan persoalan yang berlaku di kalangan orang-orang musyrikin yang tidak yakin dengan berlakunya hari kiamat. Wal ikhbar an yaumil qiyamah, dan juga tentang perkhabaran dan peristiwa-peristiwa yang berlaku yang menceritakan tentang hari kiamat. Wa ma yatba'uhu minal ba'thi wan nusyuri wal jaza'. Dan juga di dalam surah ini mengandungi cerita-cerita tentang dihimpunnya manusia, dibangkitnya manusia, dan balasan yang diterima oleh manusia, dan juga akibat
akibat ke atas orang musyrikin dengan ancaman dan larangan daripada Allah Subhanahu wa taala setelah mereka mengingkari akan kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian didatangkan akan dalil-dalil yang menerangi akan pemikiran kita bahawa yang menunjukkan akan kebenaran hari kebangkitan, di mana bukti-bukti ini menunjukkan kepada kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta yang mencipta akan manusia, yang menciptakan akan segalian perkara-perkara yang ajaib, di mana yadullu ala imkani i'adatin nas ba'dal maut, yang menjadi dalil perkara itu juga membuktikan bahawa manusia akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah daripada berlakunya kematian. Ini peristiwa atau perkara-perkara yang kita akan bincang daripada ayat 1 hingga ayat 16. Pertama, Allah Ta'ala nak jawab perkara yang dibalahi, berlaku persekitaran perbalahan dan pengingkaran mereka. Ada di kalangan mereka yang mengaku yang beriman, dan ada di kalangan mereka yang kufur dengan hari kebangkitan. Amma yatasaalu, tentang apakah mereka itu mempersoalkan. Tentang apa? Amma yatasaalu, tentang apakah mereka itu mempersoalkan. Amma, kalau tengok pada sebahagian daripada i'rab, asal an, ainun, min alif, dihazahkan nun kerana ma yang masuk itu menunjukkan ma istifhamiyah. Jadi di situ amma yatasaalu dihazahkan nun untuk membezakan di manakah menunjukkan istifhamiyah dan membezakan dengan al-khabar. Itu salah satulah. Yang lain kita boleh belajar secara i'rab. Kalau kita nak sebut tentang i'rab yang ada pada ayat Al-Quran yang kita baca daripada suratul Naba malam ni, memang tak selesai. Tak selesai. Anin naba'il azim, daripada cerita-cerita yang agung. Naba' ni dengan bahasa Melayu kita cerita ataupun peristiwa yang besar. An-naba'il azim, anin naba'il azim, peristiwa yang besar. Mengapakah diturunkan oleh Allah Ta'ala ke ayat ini? Menurut pendapat yang dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim daripada Hasan Al-Basri, qala, katanya, lamma, tak kala dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terjadilah persoalan, pertelingkahan, persekitaran antara mereka. Bila Nabi bawa berita-berita perkara ni, mereka mula mempersoalkan. Soalan mereka itu bukan nak kata dengan soalnya adalah mereka itu tak tahu, tapi mereka mengetahui ataupun mereka sedar benda itu akan berlaku, tetapi akibat daripada hati mereka, akibat daripada cinta mereka kepada dunia, timbulnya keraguan yang begitu besar di dalam hati mereka. Sebagian ulama mengatakan benda ni berlaku pada permulaan
dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Jadi bila permulaan dakwah ni, banyak cerita-cerita yang diturunkan Al-Quran berkaitan dengan hari kiamat. Jadi duk cerita tentang hari kiamat ni, maka ada di kalangan mereka hak beriman, hak yakin dengan benda ni. Dan ada di kalangan mereka yang kufur, yang tidak yakin, bahkan mengingkari tentang peristiwa hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala kalau sebut amma yatasaalun anin naba'il azim, dia duk tanya betul ke hak Muhammad royak ni, betul ke hak Muhammad royak ni, maka Allah sebut balik. Ni kaedah majas ni, kaedah balaghah. Amma yatasaalu anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Jadi Allah Taala tunjuk, dia tanya tam dapat, lepas tu Allah jawab pula. Uslub ini menunjukkan bahawa Allah Taala begitu menekankan perkara ini, menekankan peristiwa kebangkitan hari kiamat. Yunkirullahu ta'ala 'alal musyrikin tasa'aluhum an yaumil qiyamati inkaran liwuqu'iha fayaqulu amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun ay an ayyi shay'in yatasa'alul musyrikuna min ahli Makkah wa ghairihim fima bainahum. ثم أجاب الله تعالى عن هذا السؤال بقوله عن النبأ العظيم. Jadi Allah sebutlah dulu, amma yatasa'al, wahai Muhammad, mu tahu dak tentang apa mereka tu duk saling duk balah. Allah jawab anin naba'il azim. Allah timbulkan balik tu soal, tanya benda apa, Allah jawab balik. Anin naba'il azim ay an al khabar al muhim, tentang peristiwa penting, al-azim asy-sya'ni alladhi ikhtalafu fi amrihi, yang mana suatu peristiwa, suatu perkara yang mereka bercanggah, mereka bertelagah tentang hari ataupun tentang berlakunya perkara hari kebangkitan. Baina mukadzib wa musaddiq. Jadi ada di antara mereka yang membenarkan dan ada juga yang mendustakan. Wa kafirun wa mu'min bihi. Ada yang kufur dan ada yang beriman dengannya. Wa munkir wa muqarr. Dan juga orang yang menafikan dan orang yang menerima. Wa syakun wa muthbitun. Ada hak ragu-ragu, tapi ada hak sabit dah, tetap terima. Wa huwa yaumul ba's ba'dal maut, iaitu hari tentang manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala selepas daripada mati. Hari yang mana mereka balah tu, betul ke manusia ni akan bangkit daripada mati? Orang-orang kafir ni menafikan perkara tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan perihal mereka. Antaranya di dalam suratul Mu'minun ayat yang ke-37. In hiya illa mautatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Jelas ayat ni tunjuk perangai mereka tak yakin. Dia kata, inilah kehidupan kita, hidup ni hanya hidup atas dunia. Lepas pada tu kita mati. Kita mati, kita hidup sekali je. Wa ma nahnu bimab'utsin. Dan kita tidak akan dibangkitkan oleh Allah. Ini sifat mereka mengingkari bahawa akan berlakunya hari kebangkitan, bangkitnya manusia daripada kubur selepas mati. Sifat ingkar mereka ini
dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu wa'id atau tamhid. Makna satu larangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu ancaman yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita akan jumpa nanti pada ayat-ayat yang berikutnya. Begitu juga yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam firman-Nya min suratul Jathiyah. Raqam ayat yang ke-32. Ma nadri mas-sa'ah in nazunnu illa zannan wa ma nahnu bimustayqinin. Bila disebut bahawa ayat ni panjang. Bila sebut bahawa Allah Ta'ala akan bangkitkan kamu, dia kata ma nadri mas-sa'ah. Kita tak tahu pun benda apa kok benda-benda kiamat ni. Mana dia tak yakin. Tidak yakin bahawa hari kiamat ni hanya sekadar perkara yang jadi sangkaan semata-mata. Dan mereka tidak merasa yakin dengan akan berlakunya hari kiamat. Kalau perkara ni juga berlaku atas diri kita, tak yakin bahawa manusia akan dibangkitkan oleh Allah setelah daripada mati, maka ayat ni juga dituju kepada diri kita. Al-ayazubillah min zalik. Tak yakin bahawa hidup yang kita alami pada hari ini suatu masa akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita juga termasuk daripada ayat ini. Walaupun ayat ini ditujukan kepada kaum kafir Quraisy pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaedah penafsiran ayat al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengiktibar ataupun iktibar hukum diambil dengan sebab lafaz umum, bukan dengan sebab lafaz khusus. Wa qala Mujahid fi tafsirin naba'il azim huwa al-Quran. Kata sebahagian pendapat, yakni Mujahid, bila disebut anin naba'il azim, amma yatasaalun, tentang apa mereka itu saling bersoal-soal, saling bertelagah, saling mempersoalkan antara satu sama lain, saling tertanya-tanya. Anin naba'il azim, maka kata Mujahid, dia adalah dimaksudkan dengan Al-Quran. Berkata Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala alaih, wal azharul awal ay annahul ba'as ba'dal maut. Yang betul, yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama, mana dikatakan bahawa makna an-naba ini adalah kebangkitan selepas daripada kematian. Liqaulihi ta'ala allazi hum fihi mukhtalifun wa qala ar-razi innahu yaumal qiyamah wa huwal aqra. Kerana pada ayat allazi hum fihi mukhtalifun, kata ar-razi menceritakan bahawa itu adalah hari kiamat, dan itu lebih tepat. Wal muradu minal istifham tafkhim al-amr wa ta'zimih wa ta'jib as-sami'in min amril musyrikin wa iradul kalam fi surati as-su'al wal jawab aqra kama qala ar-razi ila tafahumi wal idah. Jadi tujuan Allah Ta'ala buat soal, buat jawab, maka nak royak lebih tepat apa yang dikatakan oleh Razi. Dia tanya apa, maka jawabnya hari kiamat. Itu salah satu. Wa tasbitul jawab fi nufusin nas as-sa'ilin kama fi qawlihi ta'ala limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahar. Dan bila timbulnya soal, kemudian dia jawab untuk beri keyakinan yang lebih kepada hati manusia, seperti mana firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, limanil mulkul yaum. Allah tanya, bagi siapa hari ni? Tak ada jawapan. Ni nak tunjuk Allah tanya, Allah yang jawab. Berlaku juga, ni akan berlaku. Allah tanya, Allah jawab di hari kiamat. Limanil mulkul yaum. Bila Allah Ta'ala tanya, siapa kerajaan hari ni?
Siapa yang berkuasa pada hari ini? Tak ada jawapan. Maka Allah jawab, lillahil wahidil qahar. Bagi Allah, Tuhan yang maha perkasa. Thumma raddallahu ta'ala alaihim mutawaidan inkarihim al-qiyamah biqawlihi kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lam. Kemudian Allah Ta'ala membalas akan keingkaran mereka, yakni orang-orang musyrikin, untuk mempercayai tentang ataupun keingkaran mereka percaya bahawa adanya hari kebangkitan. Allah balas balik dalam ayat yang lain dengan kalimah tauhid, tamhid, ataupun dipanggil juga wa'id, tamhid, tahdid asyadid wa wa'idun aqid. Mana Allah beritahu ni dalam bentuk ancaman. Kalla saya'lamu. Jangan begitu. Jangan begitu. Jangan mu duk kata gitu. Saya'lamu. Pasti mu akan tahu. Wa saya'lamu alladhina yakfuruna bihi aqibatu takdzibihi. Jadi mana orang kafir, orang yang ingkar tentang kebangkitan hari kiamat, kebangkitan manusia daripada kubur, di mana mereka akan tahu setelah mereka memperolehi akibat daripada pendustaan yang mereka lakukan. La yanbaghi lahum an yakhtalifu fi sya'nil ba's. Tidak sepatutnya sekali-kali mereka menafi dan menolak bahawa mereka itu, bahawa manusia akan dibangkitkan. Fahuwa haqqun la raiba fih. Kerana perkara ini adalah peristiwa yang pasti, dan peristiwa ini bukan suatu perkara yang ragu-ragu. Dan kalimah kalla adalah kalimah yang menunjukkan larangan bagi mereka. Jangan begitu. Kemudian diulangi akan kalimah larangan tersebut dengan ayat yang kedua. Maka larangan ini adalah merupakan larangan ke atas orang kufur. Larangan orang yang kufur kepada Allah. Larangan daripada mendustakan. Kerana apa? Dilarang perkara tersebut. Fasaya'lamun. Maka mereka akan tahu. Qariban haqiqatal amr. Idza halla bihim al-azab. Maka mereka akan tahu perkara ini bila saat Allah telah beri azab kepada mereka. Jadi bagi kita, orang yang tahu tentang ayat-ayat Allah, orang yang setiap hari dengar ayat-ayat Allah, orang yang tahu bahawa perkara kebangkitan manusia daripada kubur suatu yang tak dapat dinafikan, maka peganglah pada ayat kalla saya'lamu. Sebab Allah Ta'ala kata dak sepatut atasmu, dak sepatut atasmu mengingkari bahawa bakal berlakunya hari kiamat, hari kebangkitan manusia daripada kubur. Kerana kalimah kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun itu merupakan suatu, orang panggil tahdidun syadid, suatu ancaman yang berat. Ancaman yang berat, wa wa'idun aqid, dan peringatan yang pasti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalla saya'lamu. Jangan muduk kata begitu. Mu akan tahu suatu masa. Summa kalla saya'lamu. Kemudian jumlah yang kedua, apa tujuan? Ablagha minal awal. Nak capaikan maksud pertama, sungguh-sungguh perkara ni akan berlaku. Kita ada di kalangan manusia yang tak percaya. Maka Allah Ta'ala sebut di dalam surah yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan kalimah yang sama. Alhaakumut takatsur. Lumba-lumba manusia itu mengumpulkan, memperbanyakkan harta. Hatta zurtumul maqabir, sehinggalah mereka itu meninggal. Setengah kata ziarah kubur.
Tapi pendapat yang lebih kuat mengatakan setelah mereka meninggal dunia. Saat itulah baru mereka tahu. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saya'lam. Thumma kalla saya'lam. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Hari ini dikhabarkan kepada kamu sehingga mu tahu dengan yakin. Tapi masa ni ramai kita di kalangan manusia tak yakin bahawa kita akan bangkit daripada kubur selepas mati. Ramai orang yang boleh berkata, kata mereka yakin mereka akan bangkit daripada kubur. Tapi perbuatan mereka, i'tikad mereka tidak menunjukkan bahawa mereka yakin bahawa mereka akan dibangkitkan daripada kubur. Dan tak cukup dengan bangkit. Bila kita buat kebaikan, Allah akan beritahu, Allah tunjuk pada kita dan beroleh kebaikan. In ahsantum li anfusikum. Dan bila mu buat baik tu balik kepada wa in asadtum falah. Dan gitu juga kalau mu buat jahat, balik atas diri. Benda tu asayu jazabih, akan diberi balasan atas perbuatan tersebut. Hatta kita balik pada maksud hak tadi, mu tengok, mu tahu dengan yakin, la tarawunnal jahim. Bila saat saja mu dah nampak neraka jahim duduk depanmu, summa la tarawunnaha ainal yakin. Tambah sampai tahap tu. Yakin duduk depan mata dah, baru nak mari keyakinan dah. Kita yakinlah bahawa kita akan bangkit daripada kubur. Setelah kita mati, kita akan disoal atas segala perbuatan kita, dan kita akan diberi balasan di negeri akhirat atas apa yang kita buat atas dunia ini. Thumma awradallahu ta'ala ba'da mazahiri qudratihi al-azimah ala khalqil asya'i al-ajibati ad-dallatu ala qudratihi ala amril mu'adi wa ghairihi. Kemudian ayat-ayat seterusnya Allah Ta'ala tunjukkan kekuasaannya, kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam menciptakan sesuatu yang hebat, sesuatu yang mengagungkan, yang mana sesuatu benda yang tak termampu dibuat oleh manusia. Faqala, kemudian Allah faqala mu'addida, Allah sebut satu persatu tis'ata asya'. Ada 9 perkara yang akan berlaku, yang kita akan sebut 9 perkara lepas. Yang mana Allah Ta'ala sebut ayatnya secara tersusun. 9 perkara membuktikan kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah Allah Ta'ala kata, aku akan bangkit, manusia akan bangkit daripada kubur, dan nak tunjuk kehebatan Allah, Allah tunjuk 9 perkara yang dia cipta membuktikan kekuasaannya. Allah sebut tusbitu sahhata, tusbitu sahhat al-ba'th wal hasyar alladhi ankar, di mana membuktikan kebenaran bahawa manusia akan bangkit dan dihimpunkan. Wa tadullu ala qudratihi ala jami'il mumkinat, dan juga tunjuk pada kekuasaan Allah Ta'ala menciptakan segala-galanya. Ada ilmihi, dan ilmunya, pengetahuan, makna tahunya Allah bijami'il maklumat, tentang semua perkara di dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Wa mallahu bighafilin amma ta'malu, kerana Allah Ta'ala itu tak pernah lalai daripada apa yang kamu usahakan. Apakah 9 perkara itu? Yang pertama, Allah Ta'ala berfirman, alam naj'alil arda, al-arda, Allah cipta bumi.
Perkara pertama daripada 9 perkara tadi, pertama Allah Ta'ala kata, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan? Allah jadikan bumi sebagai hamparan. Kaifa tankiruna al-ba's? Bagaimana kamu boleh kufur lagi pada hari kebangkitan? Wa qad ayantum adillata qudratillahi ta'ala. Allah Ta'ala dah tunjuk bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah man ja'alal arda mumhidah mudhallilah. Siapakah yang telah menjadikan akan bumi ini dalam keadaan terhampar dan direndahkan kepada makhluk-makhluknya. Sebagaimana Allah Ta'ala itu jadikan bumi ini rata. Bumi ini rendah, tempat duduk manusia, tempat duduk segala makhluk Allah Ta'ala. Seperti mana Allah buat tashbih mihada. Alam naj'alil arda mihada. Al-arda ni Allah tashbihkan dengan mihad. Kalau mengaji balaghah dipanggil tashbih baligh, sebab tidak ada adat tashbih dan tidak ada wajah tashbih. Satu. Yang kedua juga dijadi at-tibaq dan kemudian muqabalah, kerana muqabalah kerana duduk dalam susunan ayat. Ini ilmu badiq dan sebagainya ada orang belajar bahasa Arab. Allah jadikan bumi ni sebagai hamparan. Al-mihad ni kalau kata rasa al-mihad lis-sabi, buayang kepada anak-anak yang nak tidur. Mana Allah jadikan bumi ni rata. Bumi ni boleh diduduki. Wa ja'alal jibala ar-rasiyati kal autadil lil ardi. Dan Allah Ta'ala jadikan juga bukit bukau gunung ganang rasiyat sebagai pasak-pasak bumi. Litaskunu wa la tataharrak, supaya boleh manusia duduk atas muka bumi ni sehingga bumi ni tak gocang. Ni bukti kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebut pertama, aku jadikan al-arda, bumi. Dalam bumi pula Allah jadikan gunung ganang. Dan bumi ni kita tahu hakikat bumi ni bergerak. Bumi ni musing. Tapi Allah jadikan gunung ganang rasiyat supaya tak bergerak. Kita tak rasa duduk musing tu. Di mana gunung ganang ini menjadi pasak bumi. Hebat kekuasaan Allah. Muslimi muslimat yang dimuliakan Allah, kalau nak pergi pada fikir akal, kita pergi tempat benda pusing, kita duduk dalam. Adakah kita kekal tak berubah? Adakah kita kekal dalam keadaan tenang? Tak. Kita duduk dalam tempat pusing, kita duduk tengah atau mana, kita akan rasa berpusing. Itu hakikat bila benda tu bergerak. Kita akan rasa. Wa imma kita kata kita bawa kereta, kita tak gerak pun, kereta je jalan, terang berhenti. Rasa kepala musing, seolah-olah macam berjalan. Duduk atas kapal, nampak tak gerak. Hak geraknya kapal, kita akan rasa pusing. Tapi Allah Ta'ala jadikan bumi ni berpusing. Tetapi dijadikan bukti kehebatan Allah. Allah buktikan dengan Allah jadikan gunung ganang, bukit bukau sebagai pasak bumi, supaya litaskun, manusia tu boleh duduk situ wala tataharrak, dan tak bergerak. Wa tahza'u wa la tattarib, dan juga jadikan bumi ini tenang dan tidak bergoncang bi ahliha. Makna ahli-ahlinya tak goncang, tak rebah dan tak sebagainya. Tu bukti kedua Allah Ta'ala daripada 9 perkara. Yang ketiga, hak pertama tadi bumi, yang kedua tadi Allah jadikan gunung ganang. Bumi mihada, jibal autad. Itu yang kita kata muqabalah tu al-ard, jadi mihada autada. Satu hak tetap, satunya terhamparan, dan kemudiannya autad. Jadi orang panggil benda apa? Pasak. Yang ketiga,
Qala ta'ala wa khalaqnakum azwaja, ay wa aujadnakum asnafa. Allah jadikan akan setiap manusia ini atau setiap kamu ini asnafa, berpasang-pasangan, zukuran wa inasa, daripada laki-laki dan perempuan, lil ans, yakni untuk bersenang-senang, untuk beristirahat, berhibur, wat ta'awun, dan saling tolong menolong, wal hifaz, dan menolong, memelihara antara satu sama lain dalam kehidupan kemanusiaan. Perkara ini dinyatakan juga oleh Allah Ta'ala di dalam ayat yang lain. Allah Ta'ala berfirman di dalam suratul Rum, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, bahawa Allah menjadikan bagi kamu daripada diri kamu. Mana azwaja, pasangan kamu. Kalau manusia, pasangan manusia. Kalau binatang, pasangan binatang. Begitu juga tumbuh-tumbuhan, pasangan tumbuh-tumbuhan. Litaskunu ilaiha, supaya dapat hidup sama. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikan di antara kamu ada sifat kasih sayang, sifat rahmah, cinta mencintai. Inna fi dzalika, kan, sesungguhnya pada yang demikian itu, la ayatil liqaumin yatafakkarun, menjadi bukti bagi orang-orang yang memiliki pemikiran ataupun orang yang berfikir tentang kebesaran Allah. 3 perkara. Yang keempat, waja'alna naumakum subata waja'alna al-laila libasa. Pertama, yang keempat, naum, Allah jadikan tidur. Ay waja'alna naumakum rahatan li abdanikum wa qat'an lil harakati wa li a'malikum al mut'ibah fin nahar. Mut'ibah fin nahar. Fa bin naumi tatajaddadul qawi. Ni Allah sebut jelas ni, ya, ulama tafsir comel ayat sini. Mana dijadikan akan tidur itu rahah, untuk merehatkan badan. Allah jadikan tidur. Kita kata kita tidur, ya, siapa yang buat? Jadi kita tidur ni Allah. Andai kata Allah tak jadikan mata kita boleh lelap, tak tidur kita. Ini bukti kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan muta'annida min qudratihi. Kita kata tadi berbilang, mu'addida, berbilang-bilang akan kekuasaan Allah Ta'ala. Allah jadikan tidur. Maka dengan sebab tidur boleh merehatkan badan. Lebih-lebih lagi hak badan kita yang kepenatan pada siang hari. Dengan tidur tu dapat memperbaharui akan kekuatan kita, memberi kecergasan pada akal dan badan kita, dan sebagainya. Dan yang kelima, waja'alna laila libasa, dan kami menjadikan malam itu sebagai pakaian. Apa benda makna dengan pakaian? Di sini waja'alna laila libasa, di mana Allah Ta'ala mengatakan kami jadikan malam itu pakaian. Di mana tasbih, wakal libas musyabbah bih. Dia kata kami jadikan malam yang gelap itu seperti pakaian yang mana menutup akan kegelapan sesuatu, dan juga menutup akan segala badan. Seperti mana akan pakaian itu menutup akan jasad, dan juga pakaian itu menyelamatkan manusia daripada panas dan sejuk dan menutup aurat. Demikianlah juga dengan malam yang menutup padanya barang apa yang berkehendak kepada ditutup perkara tersebut, yang mana sama adalah tutup daripada musuh dan menutup sesuatu yang kita berhajat padanya. Allah jadikan seperti mana pakaian. Orang ada pakaian tutup aurat dia. Orang ada pakaian musim panas, tak rasa panas.
Orang masa pakaian musim sejuk, dok rasa sejuk. Mana tugas pakaian tu beri ketenangan ataupun keselesaan kepada pemakainya. Begitulah juga Allah jadikan waktu malam ni selesa, tenang kepada manusia. Lepas daripada Allah raya, akhirnya aku jadikan tidur, Allah kata aku jadikan malam untukmu. Ni perkara. Perkara yang keenam, waja'alna an-nahara ma'asha. Di mana Allah menjadikan waktu siang itu bercahaya. Tengok malam zulam, dalam keadaan gelap, ikhtifaq. Bagaimana Allah seperti Allah Ta'ala itu menyembunyikan akan sesuatu yang patut disembunyikan pada waktu malam. Tak boleh orang lain nampak. Ada tu benda yang patut tutup. Itu juga Allah jadikan siang. Perkara yang ke-6, Allah jadikan siang ma'asya, untuk cari kehidupan. Comel. Waktu siang cerah. Bila waktu cerah, dia tamakkanun nas min tahsil asbab al-ma'ayish. Maknanya boleh jadikan manusia itu dengan sebab siang tu mampu untuk manusia mencari kehidupan seperti perniagaan, penanaman, perkilangan dan sebagainya. Ini kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tunjuk satu-satu bukti yang apa dia buat kena dengan hak manusia. Perkara yang ketujuh, wa banaina fawqakum sab'an shidada. Allah Ta'ala menjadikan di atas kamu akan 7 langit dengan keadaan kukuh. Binaan yang kukuh. Di mana binaan itu Allah hiasi pula. Kalau pada otak kita fikir, tak ada nampak tali, tak ada nampak dinding, tapi tiba-tiba boleh bergantung gitu. Pada logik akal mustahil. Contoh orang nak buat penaga rumah. Buat penaga rumah, orang nak buat atap, tapi rumah tu tak ada dinding. Boleh letak tak? Tak ada. Ataupun orang nak gantung sesuatu, tak ada tali. Tak. Tapi ini hebat Allah. Bukan saja nak royak fawqakum sab'an shidada. Allah suruh tengok tu. Pada langit yang Allah buat tu 7 lapisan langit. Dalam keadaan kukuh Allah Ta'ala buat. Kemudian Allah hiasi pula dengan di langit itu muzinah bil kawakib. Allah Ta'ala hiasi pula dengan bintang-bintang dan sebagainya. Wa ja'alna sirajan wahaja. Dan Allah Ta'ala itu menjadikan akan matahari munira, bercahaya. Cahaya daripada matahari untuk menerangi akan sekalian alam. Allah yang buat. Kehebatan Allah Ta'ala tunjuk kekuasaan dia. Kalau tak ada matahari pakai duk kelang sampai bila-bila. Lak sampai bila-bila. Dan perkara itu akan berlaku suatu masa. Setelah berlaku kiamat, Allah Ta'ala kata matahari tak ada. Matahari duk tunggu terbit daripada sebelah timur, lah kali terbit daripada sebelah barat. Maka itu saat berlakunya kiamat. Benda ni akan berlaku bagi. Kita tengok pertama, bumi. Bumi akan hancur. Yang kedua, al-jibal, gunung ganang akan terbang. Allah sebut dalam surah Al-Qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth wa takunu al-jibalu kal ahnil mabthus. Perkara ni akan binasa. Hak Allah sebut bilang selesai. Yang ketiga, kita kata tadi tidur. Kita akan tidur. Tidur yang lama, yakni kematian. Dan situ tunjuk bukti. Lepas kita tidur, kita bangun. Maknanya kita akan bangkit daripada kematian. Kemudian Allah Ta'ala sebut juga Allah jadikan malam sebagai gelap. Dalam kubur gelap. Hari saat matahari tak ada gelap. Allah jadikan siang cerah. Maknanya keadaan semua tu akan berubah. Malam dan siang hak milik Allah. Allah Ta'ala jadikan 7 lapisan langit. Semua tu akan utuh. Allah Ta'ala jadikan matahari. Matahari akan hilang. Wa anzalna, maknanya itu sampai ke 8 perkara. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata
wa jannatin alfafa, di mana Allah Ta'ala itu menurunkan daripada awan akan air, yakni akan hujan-hujan, dan tujuan hujan diturunkan oleh Allah Ta'ala itu mengalirnya air. Bila mengalir air jadi tempat minum, tempat minum kepada manusia, tempat minum pada binatang, tempat minum pada tempat ni, kemudian mengalir juga pada pokok-pokok, jadi sumber air kepada tumbuh-tumbuhan. Kemudian kenapa disebut linukhrija bi habban wa nabata? Untuk bangkitkan balik hidup benih hak mati jadi pokok. Itu pembukti. Bukan saja setiap sebut. Tu Allah Ta'ala kata, وَجَعَلْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا, kami jadikan atas tiap-tiap sesuatu itu ada sebab. Ada sebab. Setiap apa yang Allah buat, ada sebabnya. Supaya jadi fikiran kepada manusia. Tafakkaru fi khalqillah, wala tafakkaru fi zatillah. Fikirlah pada apa yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi janganlah memfikir tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tengok minuman yang manusia minum, minuman yang diminum oleh binatang, air-air yang menjadi sumber kepada tumbuh-tumbuhan, datang daripada punca yang sama. Mana? Al-matar, hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi air ma'an sajjaja, daripada air yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita nak kufur kepada Allah? Dalam ayat yang lain Allah sebut, wa kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyakum. Bagaimana boleh kamu kufur kepada Allah asal kamu tak ada? Fa ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kamu. Thumma yumitukum, kemudian dimatikan kamu. Thumma yuhyikum, kemudian dihidupkan kembali kamu. Thumma ilaihi turja'un, dan kepada Allah kamu semua akan dikembalikan. Ayat ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa Allah datangkan satu persatu bukti. Setiap yang Allah buat, bumi akan hancur, gunung ganang akan berterbangan, tidur akan berlaku tidur yang berpanjangan. Daripada tidur ada bangkitnya, ada waktu siangnya, ada waktu malamnya, semuanya bersilih ganti. Kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Allah jadikan 7 lapisan langit. Allah jadikan juga dengan matahari yang bercahaya, dan Allah jadikan air. Kalau kita tengok situ semua, kalau nak belajar balik, banyaklah tentang di mana jiring firiknya yang menghasilkan jising yang terbentuk daripada 2 juzuk jiring yang firik. Itu dalam pengajian kaedah tauhid. Itu kena belajar pondok lah. Nak belajar kuliah hari ni, online gini tak ada. Macam kita memang kita ada pengajian di pondok kita. Sebelum PKP ni adalah kita mari bincang dalam perkara-perkara begini, supaya mudah lagi kita faham. Hakikat semuanya balik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Mencipta lagi Maha Berkuasa. Cukup setakat ni pada malam ni tentang tafsiran Al-Quran. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada masa akan datang dengan kitab-kitab. Banyak lagi insyaAllah kitab-kitab kita sebelum ni. Kita akan balik pula penawar bagi hati insyaAllah. Kita ada kitab apa ni, Al-Yawaqi wal Jawahir. Kita ada kitab Hidayatus Sibyan. Dan kita juga ada kitab, insyaAllah kita akan bincang Hidayatus Saliki fi Suluki Maslakil Muttaqin pada masa-masa insyaAllah sepanjang PKP-nya, menggantikan kuliah-kuliah yang biasa saya sampaikan di masjid-masjid dan surau-surau. Alhamdulillah kita ambil kesempatan kita dapat sampaikan, dan mohon minta fahamilah tentang ayat-ayat ini, tadabbur akan isinya, sebagaimana kita sebut syarat daripada pemahaman Al-Quran. Di semalam kita kata ada 4 perkara. Yang pertama, bila Quran dibacakan kita kena sukut, diam, kemudian simak, kita mendengar. Ketiga, kita tadabbur, memerhatikan akan maknanya. Dan yang keempat, kita iman, kita beramal, kita masukkan tazawuk, kita rasa benda itu pada diri kita dan kita amalkan insya-Allah. Dan ingatlah kita semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mati itu perkara yang pasti. Setiap manusia akan mati. Tak ada kata tak mati, semua manusia akan mati.
tetapi tak tahu bila. Nanti sebut idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila telah datang kepada kamu akan ajalnya, dan tak ada manusia yang akan datang ajal, Allah tidak akan mempercepatkan sesaat dan tidak akan melewatkan sesaat. Wallahu a'lam. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akhlaqana bi akhlaqil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan alaina. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa na'malu bihi. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana fardudhu ilayna waqta hajatana wa la tansana ya rabbal alamin. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahfiz narju rahmataka wa nakhsha 'azabak inna 'adzabaka al-jidda bil kuffaril mulhid. Tahassana bidhil 'arshil 'azim wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Isrif 'anna al-waba' wal bala' wal fahsya' wal 'adzab. Isrif 'anna al-waba' wal bala' wal fahsya' wal 'adzab. Isrif 'anna ikshif 'anna al-waba' wal bala' wal fahsya' wal 'adzab birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.